Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada pagi ini kita dapat bersama kembali secara live ataupun siaran langsung bagi meneruskan bacaan kita pada ayat yang seterusnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ini kita akan sambung kembali bacaan kita pada masih lagi dalam surah Ali Imran pada ayat 30 sehingga 34 insya-Allah. Sekali lagi tuan-tuan dan puan sekalian, pagi ini kita akan membaca surah Ali Imran ayat 30 hingga 34 insya-Allah. Baik, kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang ada kelapangan masa, bolehlah sama-sama kita join sekali, semak sekali bacaan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan pagi kita pada hari ini diberi rahmat, diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. يا فتاح يا عليم افتح لنا بابنا بالقرآن العظيم نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين اللهم نور بكتابك بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربي زدني علما وارزقني فهما والحمد لله رب العالمين. Baik tuan-tuan dan puan sekalian, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari sama-sama kita tengok pada surah Ali Imran ayat 30 nah, bermula pada ayat 30 insya-Allah sampai ayat 34. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض Wallahu sami'un alim. Baik, kita ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min سوء وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
Dzurriyyatan ba'daha min ba'd. Wallahu sami'un alim. Baik, sekali lagi kita ulang. Sekali lagi insya-Allah, yang mana ada kelapangan masa boleh join sekali insya-Allah. Surah Ali Imran sambungan ayat 30 sehingga ayat 34 insya-Allah. Muka surat 54. Alhamdulillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, telah pun selesai kita membaca surah Ali Imran pada ayat 30 sehingga 34, muka surat 54 insya-Allah. Kemudian sebanyak 3 kali lah kita ulang tadi, sebanyak 3 kali. Kemudian kita tengok pula hukum tajwid, hukum tajwid ataupun cara bacaan, hukum tajwid ataupun cara bacaan pada ayat tersebut insya-Allah. Yang mana ada kelapangan masa bolehlah join sekali insya-Allah. Yang mana ada kelapangan masa boleh join sekali insya-Allah. Sama-sama kita semak, sama-sama kita ulang kaji, sama-samalah kita muzakarah agar bacaan kita dapat diperbaiki dari semasa ke semasa insya-Allah. Yang mana Quran ni tak dapat tidak, nak baca dengan betul kita kena belajar, kita kena berguru lah. Dia tak boleh belajar sendiri, dia kena ada guru yang tunjuk lah insya-Allah. Baik, yang pertama sekali yauma tajidu kul yaw, yaw tu kena lembut dah. Waw sukun sebelumnya ada fathah, dipanggil lin, bacaan lin. Lin ni lembut lah, lembut. Yaw, dia ada 2 huruf, alif, waw sukun ataupun ya sukun, sebelumnya ada fathah. Itulah huruf lin. Jadi ketika wasal kita tak panggil mad lin, kita panggil bacaan lin sahaja. Jadi mad lin ni dia berlaku hanya ketika waqaf sahaja. Baik, jadi kat sini hanya bacaan lin, yaw lembut saja. Yauma tajidu kul, ma pendek, tidak ada huruf mad. Tajidukul, dua pendek, pastikan jangan panjang lah, sebab ada juga ramai yang masih lemah lah dalam mat ni. Panjang pendek ni dia masih lemah, ramai.
Dia gaduh nak panjang lah. Du, dia gaduh nak panjang. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tak tahulah, dia tak mahir lagi. Dia tak mahir lagi. Jadi kena belajar lagi, kena apa? Kena berguru lagi. Yauma tajidu kullu naf. Kullu lam ni ada syaddah kena tekan lah. Kena tekan lah. Setiap huruf yang ada syaddah kena tekan. Kullu nafsim. Huruf fa ni pastikan hujung gigi kita ni, hujung gigi kacip ataupun gigi kapak tu sentuh perut bibir bawah. Naf dan keluarkan sedikit udara lah, angin. Itulah dikatakan sifat hams yang ada pada fa. Naf sim kasratain bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah lah. Jadi huruf idgham ma'al gunnah ada 4, ya, waw, mim, nun. Nak kenal dah tiap-tiap nun mati ataupun tanwin, sama ada fathatain, kasratain ataupun dhammatain, bertemu dengan salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah, maka bacaannya mestilah diidghamkan dan dengung 2 harakah. Baik, kat sini kita kena idghamkan, wajib idghamkan apa ni, kasratain ini, bunyi dia tu masuk dalam mim, serta dengunglah, wajib dengung 2 harakah. Jadi cara bacaan dia kita rapatkan bibir lah. Nafsimma, rapatkan bibir dan dengung di hidung 2 harakah. Kemudian ma ni 2 harakah, ma asli, alif sebelumnya fathah. Kemudian amilat, huruf ain, ramai yang masih lemah dalam sebutan huruf ain. Kita kena tekankan suara kita pada bahagian tengah halkum. Amilat. Kemudian milat, ta sukun, pastikan ada bunyi sifat dan hams. Keluarkan angin. Lepaskan nafas, lepaskan udara. Amilat. Ada sedikit lah, jangan kita buat. Jangan kita buat banyak sangat, tak boleh. Amilat. Tu sifat ada hams. Jadi setiap huruf yang ada sukun ni kena jelas lah, kena jelas makhraj dah. Jadi macam ta ni makhraj dah belakang gigi kaki atas lah. Hujung lidah tu tekan sentuh kat situ. Amilat. Kemudian min khair, min. Nun sukun bertemu dengan kha. Nun sukun bertemu dengan kha, izhar halqi lah, izhar halqi. Izhar ni maksudnya jelaskan, halqi tu halqum lah. Kenal mana izhar halqi? Kerana nun mati jumpa kha lah. Yang mana kha itu huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi ada 6 lah. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah. Jadi di sini nun mati, nun sukun bertemu dengan kha, maka bacaan wajib dijelaskan. Nak jelaskan apa? Jelaskan bunyi ni. Nun sukun ni wajib dijelaskan. Makhraj dia tu sebut bagi jelas. Makhraj dia tu bagi jelas. Min khair. Maksudnya jangan dengung lah. Kat sini tidak boleh dengung. Ramai yang baca tu kadang-kadang pada hukum izhar pun dengung juga. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak mahir lagi. Dia tak mahir lagi dalam pembacaan hukum izhar. Kena teruskan belajar. Min khair, lin juga, bacaan lin, khair, ya sukun sebelumnya fathah. Baik, sebelum tu huruf kha. Huruf kha ni pastikan sebutan dia tebal, kerana kha ini salah satu huruf isti'la lah. Apa dia huruf isti'la? Ada 7 lah. Kha, ghain, sad, dad, ta, dha, qaf. Ada 7 lah. Jadi huruf ni apabila kita sebut dah, pangkal lidah kita, sebelah belakang lidah tu terangkat, yang menyebabkan sebutan huruf itu jadi tebal lah. Min khair, makhraj dia di hujung halkum. Tu. Min khairim, ra kasratain kita panggil ra tafkhim, ra tarqiq, ra nipis. Ra kasrah atau ra kasratain dipanggil ra nipis. Kemudian kasratain bertemu mim, sama lah macam tadi, idgham ma'al gunnah, masukkan kasratain ke dalam mim, serta dengung lah. Tutup mulut. Khairim huruf ha pedas, tekankan suara tengah halkum. Dia satu tempat dengan ain. Dan bunyi pedas. Dia bunyi nipis lah. Muh. Kemudian darang, huruf dad. Dad ni tebal lah.
Antara sifat yang ada pada dia, isti'la, terangkat pangkal lidah, dan itbaq. Itbaq ni merapat tengah lidah dengan lilin keras. Bila terangkat pangkal lidah, merapat dengan lidah dengan lilin keras, maka sebutan dia jadi tebal. Tebal. Dha, muh, dha. Kemudian makhraj dia pula di sepanjang tepi lidah. Sepanjang tepi lidah, daripada pangkal lidah ke hujung lidah tu lah. Dekat dengan makhraj lam tu. Sama ada kiri atau kanan, diangkat dan menghimpit ke bahagian gigi geraham atas kanan atau kiri lah. Sebab tu bila baca huruf dad, mulut kita agak herok sikit lah. Sebab apa? Sebab lidah kita pergi ke tepi lah. Jadi mulut pun jadi turut sekali lah. Tu. Muhdaran. Tu. Dha. Tebal lah. Muhdaran fathatain. Ra fathatain, ra tebal, ra tafkhim. Kemudian fathatain bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah juga. Idgham ma'al gunnah juga. Sebab idgham ma'al gunnah ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Jadi apabila idgham ma'al gunnah, masukkan fathatain ni, bunyi dia tu masuk dalam waw lah. Dan dengung lah, dengung 2 harakat. Muhdaran. Dengung dekat hidung 2 harakat. Kemudian ma 2 harakah, ma asli, alif sebenarnya fathah. Amilat, samalah macam tadi, huraian sama. Kemudian min, nun kosong ataupun nun mati bertemu dengan sin, hukum dia ikhfa hakiki. Jadi ikhfa ni maknanya sembunyikan. Kita sembunyikan bunyi nun mati ini di sisi sin ni. Sembunyikan dia. Jadi ikhfa ni dia bacaan pertengahan di antara izhar dan idgham. Kalau izhar, min, jelaskan nun. Kalau idgham, nun tu tak bunyi, masuk dalam sin. Tapi nak di sini bacaan pertengahan. Jadi bunyi dia sama-sama. Sembunyikan bunyi nun itu di sisi sin ni. Min dengung lah ketika dengung 2 harakat. Pastikan dengung 2 harakat di hidung. Min su ni panjang, panjang 4 ataupun 5 harakah. Di sini dipanggil mad wajib, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil, macam mana nak kenal mad wajib muttasil? Iaitu selepas huruf mad ada hamzah dalam satu kalimah. Di sini huruf mad adalah waw bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah lah. Di sini kita panggil mad wajib muttasil. Panjang dia berapa harakat? 4 ataupun 5 harakah. Tapi yang masyhurnya orang baca 5 lah. Tapi nak baca 4 pun tak ada masalah, boleh. Kemudian min su'in, kasratain bertemu dengan ta lah. Kasratain bertemu dengan ta. Baik, apabila kasratain bertemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfa. Ikhfa maksudnya sembunyikan. Sembunyikan bunyi kasratain ini di sisi ta lah, sembunyikan. Su'in tawad. Ikhfa ni kena dengung lah, kena dengung 2 harakah. In tawaddu law, huruf dal ada syaddah lah, kena tekan. Pada syaddah tu kena tekan lah. Setiap huruf yang ada syaddah kena tekan. Sebab apa? Sebab huruf tu asal dia ada 2. Tapi diidghamkan menjadi 1 huruf dan diletakkan syaddah di atasnya. Jadi pastikan kita tekan huruf yang ada syaddah tu. Ramai yang baca tu kadang-kadang tak tekan. Jadi kena tekan. Su'in tawaddu law. Law kita panggil bacaan lin. Bacaan lin. Kena tahu mana bacaan lin? Iaitu sebab ada huruf lin. Waw sukun sebelumnya fathah, kita panggil waw lin. Lin ni dia ada 2 huruf, ya sukun ataupun waw sukun. Sebelumnya ada fathah, maka dipanggil lin dekat situ. Jadi kalau mad lin dia berlaku ketika waqaf sahaja. Tapi kalau di sini wasal kita tak panggil mad lin, kita panggil bacaan lin sahaja. Jadi lembut lin ni maknanya lembut. Law macam tu Kemudian anna lah, nun syaddah. Nun syaddah. Maknanya nun syaddah ni hukum dia wajibal gunnah, wajib dengung. Setiap mim syaddah ataupun nun syaddah yang kita jumpa di dalam Al-Quran, hukum dia wajibal gunnah, wajib dengung lah, bukan sunat dengung, wajib dengung.
pastikan dengung tu 2 harakah. Ramai yang baca kadang-kadang tak cukup harakah dah. Bila tak cukup, kita panggil kesalahan khafi nah. Kesalahan yang kecil memanglah tidak merosakkan tak berdosa. Tak berdosa. Tapi kalau bagi para ahli Al-Quran, bagi ulama Al-Quran, ia dianggap sebagai aib, kecacatan bagi mereka. Jadi pastikan harakat itu cukup. Anna bainaha, dengung bagi cukup. Anna bainaha, bay ni juga lin, bacaan lin. Ya sukun sebelumnya fathah. Bay, baca dengan lembut. Bainaha, ha 2 harakah mad asli, alif sebelumnya fathah. Kemudian wa bainahu, wa bay sama juga bacaan lin, ya sukun sebelumnya fathah. Nahu ni panjang lah, kena panjang 4 atau 5 harakah. Di sini kita panggil maqsilah tawilah. Maqsilah tawilah macam mana nak kenal? Selepas ha dhamir, jumpa hamzah. Selepas ha dhamir jumpa hamzah. Tu cara nak kenal maqsilah tawilah. Panjang dah berapa harakat? 4 atau 5 harakah. Wa bainahu amadan. Kat sini fathatain bertemu dengan ba lah. Asal dia baris 2, tapi dibuang satu baris, kemudian diletak mim kecil di sebelahnya. Jadi mim kecil ini nak menunjukkan, nak menandakan hukum apa? Hukum iklaq. Lagi pula bertemu dengan ba. Ba ini huruf iklaq. Iklaq huruf dia satu saja, iaitu ba. Jadi iklaq ni apa dah? Iklaq ni menukarkan sebutan nun mati ataupun sebutan tanwin kepada bunyi mim. Sebab tu dah diletakkan mim kecil di sebelah ni, nak menunjukkan kata iklaq. Jadi tanwin asal dia amadan. Amadan tu asal bunyi macam tu. Tapi kena tukar bunyi tanwin kepada bunyi mim. Sebab itulah bibir kita dirapatkan. Amadan. Kalau nampak mulut saya, tahulah. Amadan. Bibir tu dirapatkan secara ringan. Jangan tekan. Letak secara ringan dan dengung 2 harakah. Setengah ulama kata buka sikit mulut. Buka sikit sekadar sehelai kertas boleh keluar masuk. Tapi yang tu rasanya susah sikit. Kita cari yang mudah. Yang pendapat kata bibir atas dan bawah dirapatkan secara ringan. Dan dengunglah. Amadan ba'ida. Ain 2 harakah. Mat asli. Ya mat sebelumnya ada kasrah. Da ni 2 harakah. Mat aiwat. Tahu mana mat aiwat? Kita waqaf pada fathatain. Kita waqaf pada fathatain. Kebiasaan ada alif lah belakang. Waqaf dengan 2 harakah. Ba'idan jadi ba'ida. Jangan waqaf dengan ba'idan. Jangan waqaf dengan fathatain juga. Salah. Kita waqaf dengan fathah sahaja. Ba'ida 2 harakah. Okey, kemudian ada tanda waqaf qaf lam ya. Ada tanda waqaf qaf lam ya, bermaksud waqaf itu lebih diutamakan, lebih aula, lebih baik. Tu. Baik, kemudian seterusnya wa yuhadzirukumullah. Wa ha pedas, pastikan sebutan dia di tengah hukum. Tekan suara di sini dan bunyi pedas. Wa yuhadzirukumullah. Huruf zal kena tekan, huruf zal ada syaddah. Kemudian makhraj zal, jangan lupa makhraj zal iaitu hujung lidah dikeluarkan sedikit dan hujung gigi kecil atas tu sentuh hujung lidah tu. Yang ni bahagian makhraj, dia kena fokus satu-satu tajuk baru boleh faham. Alhamdulillah, kalau kita terang dalam ni, kalau tak pernah mengaji makhraj tu susah sikit lah. Tapi tak apalah, saya sebut bila. Wa yuhal, jangan bagi ada sofin lah. Wa yuhaz, salah lah. Siapa baca zal bagi bunyi sofir, salah. Jangan, pastikan kita boleh beza di antara zal dengan zai. Kadang-kadang ada yang tak boleh beza. Zal dengan zai pun tertukar. Sebab apa jadi macam tu? Sebab dia tak tahu makhraj. Dia tak belajar makhraj. Itulah punca dah. Dia kena belajar lah makhraj, sifat semua. Barulah kita boleh beza di antara satu huruf dengan huruf yang lain. Kemudian di sini zal ni tekan ada syaddah. Wa yuhadzirukumullah. Ra dhammah kita panggil ra tebal, ra tafkhim. Ra tafkhim. Pastikan sebutan dia tebal.
Kumullah. Kemudian lafaz Allah ni, lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca dengan tebal. Sebab apa? Sebab sebelum dia ada dhammah. Jadi kaedah dia jika sebelum Allah ada dhammah ataupun ada fathah, maka Allah dibaca tebal. Dan jika sebelum Allah ada kasrah, maka Allah dibaca nipis. Itu kaedah dah. Kemudian lafaz Allah ketika wasal dibaca 2 harakah. Ketika waqaf pula, lafaz Allah dibaca 2, 4 ataupun 6 harakah lah. Yang tu kena ingat. Sebab ramai lah budak-budak yang duk mengaji kan. Ramai yang baca salah. Ketika waqaf, ketika wasal lah selalunya duk jadi ketika wasal. Dia baca cepat. Dia kata mana ada alif. Kalau kita tengok tulisan asal Allah, dia ada alif lah. Ada alif. Jadi panjang 2 rakaat ketika wasal. Ketika waqaf, 2, 4 ataupun 6. Kemudian, nafsahu nafsah. Nafsah, waqaf dengan ha ini, waqaf dengan sukun lah, sukun semata-mata. Kemudian ada qaf lam ya, aula kita waqaf, utama kita waqaf. Seterusnya wallah, ni Allah jadi tebal lah. Sebab apa? Sebab belum ada fathah. Wallahu ra'u, ra fathah, ra tebal, ra fathah, ra tebal. Ra'u, u ni kita boleh panggil mat syibih badal lah. Macam mana nak kenal mat syibih badan, iaitu bertemunya hamzah dengan huruf mat di tengah kalimah. Di sini hamzah bertemu dengan waw mat di tengah kalimah. Raufun di tengah kalimah kita panggil mat syibih badan. Kalau mat badal pula macam mana? Bertemunya hamzah dengan huruf mat di awal kalimah. Itu beza dah. Tapi setengah ulama kata mat syibih badal hak tu lah, mat badal pun hak tu juga. Dia kata sama saja kan. Jadi dia khilaf lah kat sini, khilaf. Ada yang kata sama, ada yang kata ada beza lah. Kalau syibih badal dia bertemu tu di tengah, hamzah dengan huruf mat. Kalau mat badal bertemu tu di awal kalimah, hamzah dengan huruf mat. Jadi nak pakai yang mana pun tak ada masalah, yang tu khilaf saja. Nak kata mat badal pun boleh kat sini. Nak kata mat syibih badal pun boleh, tak ada masalah. Syarat ada hamzah bertemu huruf mat, itu saja. 2 harakah lah. Raufun. Kat sini asal ada dhammatain, dhammatain bertemu ba. Tapi dibuang satu dhammah, diletakkan mim kecil di sebelah dia. Menunjukkan kata iklab kat sini, hukum iklab. Iaitu dhammatain bertemu dengan ba. Huruf iklab ada satu lah, ba sajalah. Huruf iklab ada satu saja, ba. Huruf yang paling mudah ingatlah ba. Kan tak kata ingat kot ba kan, satu saja. Kalau ikhfa tak apalah, 15 huruf nak kena hafal. Baru nak ingat kan. Tu pun tak ingat. Yang ni ba saja, iklab huruf dia ba saja, mudah ingat. Jadi iklab ni kita tukarkan sebutan bunyi tanwin ini kepada bunyi mim. Sebab tu mulut kena rapat. Raufun, serta dengung lah 2 harakat. Raufun bil ibad. Bil ba kasrah bunyi bi dah, bukan bel. Ada juga yang baca bel. Bil ibad, bil bukan b, ba kasrah b nah. Bil. Kat sini bil lah. Alif lam qamarah. Wajib jelaskan lam sukun ni. Bil ibad. Kenai mana alif lam qamarah kenai kat mana? Kenai dah selepas hamzah wasal ada lam nah, ada huruf lam. Selepas hamzah wasal ada huruf lam yang bersukun. Tu cara nak kenai dah. Selepas hamzah wasal, sekali lagi ada lam bersukun. Itulah alif lam qamariyah. Nama dia hukum. Nama hukum tu alif lam qamariyah ataupun kita boleh panggil izhar qamari. Baik. Itu nama hukum. Cara bacaan dia wajib jelaskan lam ni. Bil ibad. Huruf ain tengah hukum. Pastikan tengah hukum. Bil ibad. Ibad 2, 4 ataupun 6 harakah. Mad arid sukun. Macam mana nak kenal ma'arid sukun? Mudah sajalah nak kenal ma'arid sukun, iaitu kita waqaf pada huruf yang terakhir. Baik. Di sini kita waqaf pada huruf dal. Kita waqaf pada huruf dal yang mana sebelum dia ada huruf mat. Tak kiralah yang terakhir tu huruf apa sekalipun, syarat dia kita waqaf pada huruf yang terakhir sebelum dia ada huruf mat. Huruf mat di sini adalah alif. Maka itulah hukum ma'arid sukun. Cara nak kenal lah. Mudah saja lah. Kalau kita faham, insyaAllah mudah saja. Jadi bila kita faham, kita baca apa betul lah. Nak baca 2 apa boleh. 4 apa boleh. 6 apa boleh. Bil ibad. Bil ibad. Ataupun 6. Bil ibad. Boleh.
boleh 3 wajah. Okey. Kemudian ayat seterusnya qul. Huruf qaf ni tebal lah. Salah satu huruf yang bersifat dengan isti'la. Isti'la tu apa dia? Adalah maksud isti'la tu adalah terangkat pangkal lidah ni. Belakang lidah ni terangkat. Ketika kita sebut qaf tu, belakang lidah ni terangkat ke langit. Bila terangkat tu maka sebutan qaf itu jadi tebal. Qul. Lagi pula makhraj dia di kawasan ni juga. Makhraj qaf ni di belakang ni juga, kawasan pangkal lidah. Jadi sebutan dia dalam lah, tebal. Qul. Jangan kita tukar qaf dengan kaf, jangan tukar. Kalau kaf kul nipis. Kul. Kalau qaf qul tebal. Tu. Kemudian lam sukun wajib kita jelaskan. Qul. Hujung lidah tu tekan tempat lam tu lah pada gusi. Gusi dekat dengan langit tu lah. Qul. Jangan lepas, tekan jangan lepas. Kalau lepas qul. Yang tu salah. Dia kena tekan beri rapat. Qul. Tu. Kemudian nun mati ataupun nun kosong bertemu dengan kaf. Ikhfa hakiki nah. Ikhfa hakiki. Ikhfa ni sembunyikan bunyi nun mati, nun kosong ni di sisi kaf. Sembunyikan bunyi dah. Jangan izhar. In yang tu izhar. Kita kena sembunyikan. Serta dengung lah. Dengung kena dengung. Ikhfa hukumnya dengung 2 harakat. Kul. Sini juga dengung. Nun mati bertemu ta, sama juga hukum dia ikhfa. Kul. Kat sini kita muncung bibir tu, muncung lepas tu tarik balik. Muncung kul, jangan terus muncung sampai habis dengung, sebab muncung tu ketika kaf domah sahaja. Ketika dengung tu bibir kita tu tak muncung dah. Kuntum. Jangan kul muncung sampai habis. Tak mau lah. Yang ni kita tengok secara berdepan lah. Kita tengok mulut saya, nampak aku kan? Nampak tak? Cara saya sebut. Kuntum. Baik. Kemudian nun mati bertemu ta ikhfa dengan 2 harakat juga. Tum tuhibbu. Kuntum tuhibbu. Mim sukun bertemu dengan ta. Izhar syafawi. Ini bahagian mim mati lah. Bahagian mim mati. Nak kenal dia, mim yang pertama, mim itu ada tanda sukun. Bertemu dengan ta. Huruf dia banyak lah, ada 26 huruf. Izhar syafawi ada 26 lah. Tolak mim, tolak ba. Yang lain tu semua huruf dia. Ya senang saja. Tolak mim, tolak ba saja. Yang lain semua huruf izhar syafawi. Kalau mim huruf apa? Mim huruf idgham mislain. Idgham mislain dah. Apa ni? Dah idgham mislain. Idgham syafawi boleh, idgham mislain sori pun boleh. Kalau mim, kalau ba ikhfa syafawi. Tu. Yang lain tu, lain pada 2 huruf tu adalah huruf izhar syafawi. Tu cara nak kenal lah. Kat sini mim jumpa ta. Jadi ta ni huruf dia lah, huruf izhar syafawi lah. Lagi pula mim ni ada tanda sukun. Bila ada tanda sukun, confirm lah izhar syafawi. Jadi izhar syafawi ni kena jelaskan, wajib kena jelaskan mim sukun ini. Bibir tu rapat sekejap saja, jangan lama. Bila rapat lama dah jadi dengung. Dengung tu yang salah. In kuntum tuhibbu. Tekan pada ba ni ada syadah, tekan. Pastikan ada syadah tu tekan. Tuhibbu. Bu 2 harakah mad asli. Waw mat sebelumnya dhammah. Tekan. Waw mat ni panjang lah 2 harakat. Jangan lebih, 2 harakat saja. Tuhibbunallah. Ni Allah jadi tebal lah. Sebab apa tebal? Kerana sebelum ni ada fathah. Kerana sebelum Allah tu ada fathah, maka Allah tu tebal lah. Tuhibbunallaha fattabi'uni. Fatta terus masuk kepada ta lah. Terus masuk kepada ta tu. Ta syaddah tu terus masuk situ. Jangan baca fa'attabi'u. Hamzah wasal tu jangan baca. Sebab apa? Sebab dia berada di tengah. Di tengah kalimah, maka hamzah wasal itu digugurkan daripada bacaan. Jangan baca dah. Jangan nak pibuh baris dah. Fa'attabi'uka, fa'ittabi'uka, fa'uttabi'u tak boleh.
Jangan bariskan dia. Sebab dia duduk di tengah. Kita gugurkan bacaan dia. Dia hanya ada pada tulisan. Tapi pada bacaan, tidak ada. Itulah hamzah wasal. Tapi kalau nak mula, dia kena berbaris lah. Yang tu kena tengok kaedah pula. Kaedah hamzah wasal. Okey, macam di sini, gugurkan dia. Fattabi'u. Tekan pada ta kerana ada syaddah. Fattabi'u. Dua harakah mat asli. Ni pun dua mat asli juga. Yuhbib. Ya tu kena muncul bibir. Sebab dia baris dhammah lah. Setiap huruf yang baris dhammah kena muncul bibir. Yuhbibkumullah. Yuhbib. Bib. Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Alhamdulillah. Kenal macam mana qalqalah sughra ni? Yang pertama, kita kena tahu nah, huruf qalqalah ada berapa? Ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Sekali lagi, qaf, ta, ba, jim, dal. Huruf qalqalah ada 5 lah. Salah satu dia ba lah. Apabila huruf qalqalah berada di tengah kalimah dan dia bersukun, contoh dia seperti ba di sinilah. Dia berada di tengah kalimah dan dia bertanda sukun, maka kita panggil qalqalah sughra, pantulan yang kecil. Maksudnya pantulkan huruf ba itu secara perlahan. Itu maksudnya. Pantulkan huruf ba itu secara perlahan. Yuhbib. Yuhbibkumullah. Kumullah. Baik. Lafaz Allah ni tebal sebab apa? Lam yang kedua yang ada pada lafaz Allah dibaca tebal sebab apa? Kerana sebelum dia ada dhammah. Tu cara dah. Yuhbibkumullahu wa huruf ghain, salah satu huruf isti'la, terangkat pangkal lidah ke langit apabila menyebut ghain. Apabila terangkat pangkal lidah, maka sebutan ghain itu jadi tebal. Wa yaghfir. Tu pastikan sebutan dia tebal. Dan makhraj dia di hujung halqum lah, satu tempat dengan kha hujung ni. Wa yaghfir. Kemudian fir, ra ni kita panggil ra nipis. Kenal macam mana ra nipis? Iaitu ra yang bersukun sebelum dia ada kasrah. Ra yang sukun sebelumnya ada kasrah. Itulah antara cara nak kenal ra nipis. Banyak lagi kalau kita tengok bab ra ni, banyak lagi cara nak kenal dah. Ni salah satu lah. Iaitu ra yang sukun sebelumnya ada kasrah. Fir kena lebarkanlah, rahang bawah tu kena lebar. Senyumlah, kita kata senyum. Wa yaghfir. Okey. Kemudian lankum dhunu, mim sukun bertemu zal. Samalah macam tadi, izhar syafawi. Jelaskan, wajib jelaskan mim ni. Rapatkan bibir sekejap saja. Lankum dhunubankum. Zal, huruf zal, pastikan hujung lidah tu keluar sikit. Hujung lidah tu keluar sikit di antara gigi atas dan gigi bawah. Dan hujung gigi kaki atas tu sentuh hujung lidah tu. Zunu. Jangan baca zunu. Yang tu salah lah. Yang tu zai. Pastikan kita boleh beza lah di antara zal dengan zai. Ni kadang-kadang huruf pun tertukar lagi. Sebab apa? Sebab kita tak faham makhraj huruf. Kita tak faham sifat dia. Jadi kena belajar lah. Belajar sampai boleh nah. Tambah lagi kita di sekarang ni lockdown ni, lockdown 14 hari ni, duduk di rumah saja tu ngaji lah kan. Cari kelas. Kelas online lah lo ni. Mana ada kelas ni tak boleh kan, tak dibenarkan. Kemudian dhunu, nu dua harakah mat asli nah, waw sebelumnya dhammah, mat asli dua harakah. Bankum, okey, kita waqaf pada mim ni lah. Kemudian ada qaf lam ya, diutamakan kita waqaf. Seterusnya boleh lah sabak sana sampai ayat 34 lah insya-Allah. Kemudian wallahu ghafur. Wallah, lam yang kedua tebal kerana ada fathah sebelumnya. Wallahu ghafur. Allah ni dua harakat nah, ketika wasal dua harakat. Wallahu ghafur. Ra tebal, tebal. Ghain, ghain. Isti'la. Ghafu, fu dua harakah mat asli. Fa ni jaga fa sebutan dia iaitu makhraj dia hujung gigi kacip sentuh perut bibir bawah. Dan apabila kita sebut dah tu dia ada terlepas nafas, terlepas udara. Ghafu. Tu.
Jadi yang kalau yang tak ada gigi depan tu masalah sikit lah. Sebut sekat mana boleh dah kan. Ghafu, fu 2 harakah mat asli, waw sebelumnya dhammah. Rurrahim, Rurrahim. Dhammatain 99 bertemu dengan ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham maksudnya memasukkan bila tanpa gunnah dengung. Jadi memasukkan tanpa dengung. Kita nak masukkan apa? Masukkan bunyi dhammatain 99 ke dalam ra tanpa ada bunyi dengung. Ghafurur rahim. Ghafurur rahim. Kena masukkan bunyi ni, dhammatain ni. Jangan baca ghafurun rahim. Salah lah. Siapa baca macam tu salah. Kemudian ra bagi fathah, ra tebal. Ra bagi fathah, ra tebal. Ra bagi fathah. Nak saya okey, nak terjak lah. Baik, ra fathah, ra tebal, ra tebal. Haim, haim. 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid disukun. Macam tadilah, cara nak kenal dia, kita waqaf pada huruf yang terakhir iaitu mim. Sebelum dia ada huruf mad iaitu ya. Boleh waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah. Baik, seterusnya ayat yang ke 32 lah. Kita akan bincang sampai ayat 34 insya-Allah. Qul, jelaskan lam. Qul, ati, ta tebal. Ta ni pastikan tebal. Dia juga huruf isti'la dan huruf itbaq. Ati, ti bukan ti, bukan qul ati. Siapa baca ta tu dengan ta salah lah. Ati bukan ati. Kalau tukar huruf, dia punya terjemahan dia lari lah, makna dia lari, arti dia lari. Jadi bahaya besar lah. Kesalahan besar tu kalau kita tukar huruf. Qul ati'u Allah. Ati 2 harakah mat asli ya. Ya sebelumnya kasrah. Allah. Ni jangan baca 2 harakat lah. Jangan baca 2 harakat sebab kita nak sambung dengan perkataan Allah ni. Kalau baca 2 harakat jadi nak baca macam mana Allah ni. Dia kena sambung terus. Ati'u Allah. Tu. Kemudian selepas waw pada ati'u ni, selepas waw ni ada alif. Yang mana di atasnya ada bulatan kecil lah. Alif tu kita panggil harfu ziyadah. Huruf tambahan. Jangan baca. Dia tak dibaca ketika wasal dan tak dibaca ketika waqaf. Jangan baca dah. Ati'allah. Baik, tebal tak? Lafaz Allah tebal ke nipis? Tebal. Sebab apa? Sebelum dia ada dhammah ni. Dhammah ta'ain ni. Ati'allaha war-rasul. War-rasul. Baik, kat sini kita panggil alif lam syamsyah ataupun idgham syamsi. Kena yang mana hukum ni? Iaitu selepas hamzah wasal. Selepas hamzah wasal ada huruf lam yang tidak bersukun. Selepas hamzah wasal ada huruf lam yang tidak bersukun. Itulah cara nak kenal. Cara nak kenal alif lam syamsyah. Bacaan dia macam mana? Kita terus masuk kepada huruf yang bersyadah. War-rasul. War-rasul. Lam ni jangan baca. Lam ni jangan baca dah sebab dia tak ada dah, dia diidghamkan masuk dalam ra. War-rasul. Baik. Rasul waqaf 2, 4 ataupun 6 harakah mad arid dan sukun. Kemudian ada tanda sad lam ya waqaf, maknanya wasal itu lebih diutamakan lah. Tapi kita yang baru nak belajar ni tak apalah, kita waqaf pun tak apa, tak ada masalah, dibenarkan. Seterusnya fa in, kat sini dengung lah. Baik, yang ni baik ramai juga yang baca salah lah. Fa ni dia pergi panjang lah. Kat sini tak ada panjang lah. Ni bukan alif ni. Lepas fa ni bukan alif, yang ni hamzah. Hamzah duduk bawah alif tu. Tu bukan alif lah. Kalau alif tak apalah panjang. Ni hamzah. Hamzah ni kadang-kadang dia tumpang rumah alif, dia duduk di atas. Kadang-kadang dia tumpang rumah alif, dia duduk di bawah. Kadang-kadang dia tumpang atas rumah ya, atas rumah waw. Dia tumpang merata lah hamzah ni. Dia tak duduk tetap. Jadi kat sini adalah hamzah, bukanlah alif. Jadi baca pendek Fa in tawallau. Nun mati bertemu ta ikhfa dengung 2 harakah. Fa in tawallau. Wallau. Tekan pada lam ada syaddah. Wallau. Lau bacaan lin, waw sukun sebelumnya fathah. Kemudian ada alif ziyadah, harfu ziyadah. Alif bulatan kecil. Kemudian fa innallah. Samalah. Yang ni kena dengung lah. Fa in nun syaddah kena dengung, wajib al-ghunnah 2 harakah. Kemudian Allah tebal kerana ada fathah sebelum dia.
Fa innallaha la dua harakah mak asli, alif sebelumnya fathah. Yuhibbul tekan pada ba ada syaddah. Yuhibbul bul alif lam qamariyah jelaskan lam. Yuhibbul kafirin ka dua harakah, alif saghirah sebelumnya ada fathah. Firin ra kasrah ra nipis. Rin 24 ataupun 6 harakah mad arid disukun. Seterusnya innallah nun syaddah wajib al-ghannah, Allah dibaca tebal kerana ada fathah sebelumnya. Inna ni dengung dua harakah nah, wajib al-ghannah. Innallah astafa hastafa. Terus masuk pada sad sukun nah. Jadi hamzah wasal tu gugurkan pada bacaan. Hastafa tebal, ta pun tebal lah. Dua-dua ni tebal. Huruf isti'na lagi pula huruf itbaq tebal. Innallaha astafa. Tafa panjang 4 ataupun 5 harakah mad jaiz munfasil. Jadi macam mana nak kenal mad jaiz munfasil selepas huruf mad ada hamzah dalam dua kalimah. Istafa ni satu kalimah, adama ni satu kalimah. Jadi huruf mad duduk dalam kalimah yang pertama, hamzah duduk dalam kalimah yang kedua. Tu cara nak kenal mad jaiz munfasil. Panjang ada 4 boleh 5 boleh, tapi kebiasaan kita baca 4 lah. Innallaha astafa Adama wa Nuh. Ni mat badal lah. Ni baru mat badal. Pertemuan hamzah dengan huruf mat di awal kalimah. Adama ni satu kalimah. Jadi pertemuan hamzah dengan huruf mat di awal kalimah kita panggil mat badal. Baik, panjang dua harakah nah. Adama wa Nuh dua harakah mat asli. Fathatain tidak selari bertemu dengan waw. Idgham ma'al ghunnah, dengung nah. Wa nuhan wa ala ib wa dua harakah. Dua harakah nah. Kat sini juga kita boleh panggil mad badal lah. Kerana berlaku di awal kalimah. Waw ni bukan ni, waw ni harfu ataf, huruf nak sambung ayat. Dan tidak dan, wa ala dan ahli keluarga. Jadi lain jadi mat badal lah. Pertemuan huruf hamzah dengan huruf mat di awal kalimah. Wa ala Ibrahim qalqalah sughra nah. Lantunkan huruf ba itu secara perlahan. Ibrahim ra tebal, ra fathah ra tebal. Kemudian ra tu mat asli, alif kecil sebelumnya fathah dua harakat. Ibrahim pastikan hal simpul di pangkal halqum bawah ni. Harakat dada ni. Hi satu tempat dengan hamzah. Hi dua harakah mat asli. Ya sebelumnya kasrah. Ma wa'a juga samalah macam tadi mat badal. Wa ala imra ain kasrah ain lah. Ra'ain tengah halqum lah. Imra mim mati mim sukun bertemu ra izhar syafawi jelaskan mim. Ra tebal, ra juga mat asli dua harakat, alif saghirah, alif kecil sebelumnya fathah. Na'alal alamin. Alal ra'ain tekan tengah halqum. Alal alif lam qamarah wajib jelaskan lam sukun. Alal alamin. Dua harakat mat asli, alif kecil sebelumnya fathah. Lamin 24 ataupun 6 harakah mat arid disukun. Dan ayat yang terakhir Dzurriyatan, tekan pada ra, tekan pada ya kerana dua-dua huruf ini ada syaddah. Dzurri. Kemudian ra kasrah ra nipis. Dzurriyatan fathatain bertemu ba iklab. Tukarkan sebutan fathatain itu kepada sebutan mim nah, rapatkan bibir dan dengung. Dzurriyatan ba'duha ra'ain tengah halqum. Duha ba'duha rudad. Dad tebal lah, huruf isti'la lagi pula huruf itbaq. Makhrajnya sepanjang tepi lidah, kiri atau kanan, diangkat menekan pada gigi geraham atas kanan atau kiri. Ba'duha du tebal lah. Ba'duha ha mat asli, alif sebelumnya fathah. Min ba'd. Nun mati bertemu ba iklab. Tukarkan bunyi nun mati kepada bunyi mim, rapatkan bibir. Mim ba'd. Baik, kita waqaf
Di sini dia jadi dua kali mati lah. Yang pertama ain mati, yang kedua dad mati lah. Ain kita panggil mati asli, sukun asli. Manakala dad mati aridi lah, sukun aridi. Sukun disebabkan kita waqaf. Maka apabila dua mati ni kita berhenti, maka dua-dua kena bunyi. Ain kena bunyi, dad pun kena bunyi. Sebab itulah pastikan kita pi ke makhraj ain dulu di tengah hukum, ba, kemudian diakhiri dengan dad. Ba, ba. Ingat ba, mim ba. Salah lah. Kalau ke makhraj ain sahaja, maknanya kita buang dad. Jangan buang dad, kena dua-dua kena bagi bunyi. Mim ba, ba. Ramai yang tak boleh lagi ni. Tak apalah. Mahir esok insya-Allah boleh tu. Okey, kemudian qaf lam ya wa qaf lebih diutamakan. Yang terakhir wallah, lam yang kedua pada lafaz Allah tebal kerana sebelumnya fathah. Allah dua harakat ketika wasal. Wallahu sami, sami, mi dua harakah asli, ya sebelumnya kasrah. Sami'un alim, sami'un, jelaskan dhammatain ni 69 ni kena jelaskan kerana bertemu dengan ain. Ain adalah huruf izhar. Huruf izhar ada 6, ha, kha, ain, ghain, ha, hamzah ada 6. Jadi apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ain, maka bertemu dengan salah satu huruf izhar lah, maka bacaan hendaklah dijelaskan, wajib dijelaskan. Jadi kat sini kena jelaskan dhammatain ini, kena jelaskan lah. Wajib kena jelaskan dhammatain ini, jelaskan makhraj dah. Jadi tanwin dengan nun mati ni makhraj yang sama lah. Sebab makhraj nun mati dengan tanwin benda yang sama, cuma beza pada tulisan. Baik. Jadi di sini kena jelaskan. Sami'un alim. Alim 24 ataupun 6 harakah. 24 ataupun 6 harakah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, telah pun selesai kita bincang dan kita baca dan kita bincang hukum tajwid pada surah Ali Imran ayat 30 hingga 34 insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah saya kongsikan sebentar tadi, tuan-tuan dan puan dapat fahamlah. Dapat faham dan dapat praktik, dapat amalkan dalam bacaan seharian insya-Allah. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini tuan-tuan dapat fahamlah. Dan sama-samalah kita belajar Al-Quran khususnya ni di musim lockdown ni, kita buat apa di rumah, duduk tidur saja pun tak dapat apa juga kan. Tak larat nak tidur sedia kan. Kena mengaji. Sebab kita dah semakin hari semakin meningkat umur kita, semakin menghampiri kepada kematian. Yang tu kita kena sedarlah. Dia kesedaran ni atas diri masing-masing lah. Kalau kita duk seronok lagi dengan dunia sekarang ni, tak tahu nak kata lah. Sebab kita dah di akhir zaman ni, kita tak tahu lah pasal tanda-tanda kiamat pun dah banyak dah timbul. Tanda-tanda kecil. Jadi kita kena beringat lah. Sebelum kita apa-apa, sebelum kematian ataupun sebelum berlaku kiamat kan, kita buat persediaan. Kita belajar Al-Quran, belajar tentang agama insya-Allah. Jadi minta tolong share kepada semua rakan-rakan sebab ni page baru lagi lah. Page ni baru lagi, ramai yang tak tahu lagi, minta tolong share lah. Jadi kalau nak tengok video-video saya yang lain pun boleh tengok di channel YouTube lah. Tu ada tulis kat situ tu, jom follow Facebook page Kelas Quran Tajwid yang kita duk live sekarang ni. Dan YouTube channel Kelas Quran Tajwid juga, boleh tengok kat situ. Macam-macam lah video saya up kat situ. Boleh belajar sebagai ulang kaji lah. Ada saya ajak buku qiraati, ada saya ajak Iqra, ada saya ajak tajwid dan sebagainya. Dan termasuk video ni lah saya kat up pada YouTube. Bolehlah nak buat ulang kaji insya-Allah. Sama-sama kita usaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran insya-Allah. Jadi mari sama-sama kita sudahi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah esok kita jumpa lagi dalam bacaan dan juga perbincangan hukum tajwid lah. Lepas Zuhur lagi kita buat pengajian tajwid sajalah. Untuk tajwid ni muzakarah tajwid
kita buat waktu zuhur, lepas zuhur dengan malam lah, lepas insya'. Jadi pagi ni kita buat baca dan bincang hukum tajwid insya-Allah. Yang mana ada kelapangan boleh tengoklah, tengok live insya-Allah. Jadi rasanya setakat itu dulu live kita pagi ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.